Assalamualaikum dan salam sejahtera utama TVS 19 Januari 2021. Anda bersama saya Lukman Muhammad. Dan saya Zoniza Awang dan ini antara paparan utama untuk malam ini. Susulan penangkapan 2 ekor buaya di Sungai Maranik, pasukan pemburu buaya Samarahan akan meneruskan pemburuan sehingga hujung minggu ini. Operasi itu bagi mengesan buaya sebenar yang membaham mangsa di sungai tersebut dipercayai masih bebas. Kata Ketua Pasukan Pemburu Buaya Wan Mazlan Wan Mazian, operasi kedua menyasarkan 5 lagi tangkapan untuk pencarian seterusnya. Mas cakap tu dan enam ikut dah. Aku mangsa dua mangsa kan mangsa dulu empat mangsa dulu di dua baru yang boleh kami dan enam ikut dah. Dibunuh enam ikut dah. Okey. Tapi sida kampung belum puas hati lah, belum puas hati boya belum ada dapat yang mangsa lah. Jadi kami terpaksa dilanjut dah kerja kami sampai ujung minggu tu. Dalam insiden 12 Januari lalu, Azian Azhar 28 tahun dilaporkan hilang selepas diserang reptilia itu ketika memukat ikan di sungai berkenaan bersama bapanya. Gerakan memburu buaya kemudian diaktifkan di kawasan itu. Setakat ini, kata Mazlan, 6 ekor buaya berjaya dibunuh dan terbaru 2 ekor lagi ditembak pada pagi Selasa di Sungai Kampung Meranik. Mesti dapat esok. Mungkin rusak kami dapat ni. Mungkin dapat lah. Kalau kami nanggal, kami masang air kami semua tempat lepak yang besar. Lepak yang baru turun. Masa tu udah bebas sudah. Sebabnya udah orang tiada bisin lagi dalam sungai. Kami orang ajak dalam sungai. Jadi masa tu bebas lah kami kerja. Operasi pencarian buaya diteruskan dari semasa ke semasa sehingga mencapai sasaran tangkapan yang diperlukan. Baiklah, bagi berkongsi keadaan semasa di Muara Tuang, kita bersama Ahli Dewan Undangan Negeri Muara Tuang, Datuk Idris Puang di talian. Baik Datuk, susulan isu serangan buaya ditambah pula dengan populasi buaya yang banyak. Bagi Datuk, bagaimanakah nasib yang menimpa penduduk setempat yang bergantung dengan sungai sebagai lubuk rezeki? Hello Datuk. Mhm. Hello. Kita masih lagi menunggu Datuk di talian. Ya, saya. Halo Datuk. Ya Datuk. Halo. Masih lagi menunggu. You can hear me, eh? Ya, halo Datuk. Hello. Halo, Okay, ya Datuk. Baik Datuk, susulan isu serangan buaya ditambah pula dengan populasi buaya yang banyak. Bagi Datuk, bagaimanakah nasib yang menimpa penduduk setempat yang bergantung dengan sungai sebagai lubuk mencari rezeki, Datuk? Ya, saya lihat memang mereka terjejas lah dari segi nafkah dan ada yang sudah begitu takut untuk pergi menangkap udang atau ikan di sungai dekat Maranik, Tanjung Bondong dan Kampung Pinang serta Muara Tuang. Jadi itulah keganasan buaya ni lah. Ya. Jadi oleh sebab itu mereka hilanglah nafkah kebanyakan mereka. Adakah terdapat plan jangka panjang untuk menyelesaikan isu buaya dan penduduk yang terkesan, Datuk? Ya, saya sendiri dengan tim First Response Team dan pusat khidmat kami dengan beberapa agensi termasuk persepsi dan juga kita telah tubuh satu pasukan Semerahan Krokodil Hunter. Kita mempunyai rancangan lah untuk di forward kepada kerjaan nanti. InsyaAllah kita macam mana kita nak bantukan penduduk setempat nelayan darat.
pertama populasi buaya tu nak di-manage lah. Kita kena uruskan. Jangan dia menjadi ancaman kepada manusia dan manusia hilang mata pencarian ini. Jadi kita nak buatkan kalau bolehlah ya satu park atau zon buaya ya di sebelah hulu sungai-sungai. Dan tempat ini dijaga dengan rapi, dengan buaya-buaya telur-telur, buaya-buaya kecil ataupun anak-anak buaya itu disimpan di situ. Dan dibubuh kata kita homing device ataupun GPS lah macam pengesan lah ya. Supaya kita tahu bagaimana migrasi buaya ini satu ketika. Jadi dapat buaya ini kalau boleh diternakkanlah ataupun macam mana gitu. Dituaikan menjadi hasil untuk kulit, daging dan sebagainya. Jadi kita sedang memikirkan membawa teknologi ke sini. Kita dengar ada di Sabah, kita dengar ada di Australia dan juga di Filipina. Cara untuk memproseskan semua ni. Jadi kita nak minta dengan kerajaan negeri lah nanti satu paper ya untuk mendapatkan ini semua. Baik, terima kasih atas perincian itu tadi, Dato'. Baik, Terima kasih, Dato'. TVS. Baik, untuk perkembangan seterusnya. Mayat remaja lelaki yang hilang ketika memancing di sungai pada Isnin ditemui penduduk kampung dalam mulut seekor buaya berjarak 400 meter dari lokasi kejadian di Kuala Tatau. Menurut Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Tatau, Jangki Jingkat, mayat Arfanirul Abdullah, 14 tahun dijumpai 3 penduduk kampung yang turut serta dalam operasi mencari dan menyelamat pada kira-kira pukul 1 pagi. Ketika ditemui, buaya itu kemudiannya bertindak melepaskan mayat mangsa apabila menyedari akan kehadiran 3 lelaki terbabit. Tangan kanan mangsa putus manakala kaki kiri patah akibat serangan buaya. Mayat mangsa kemudiannya diserahkan kepada polis Diraja Malaysia PDRM sebelum dihantar ke rumah mayat Hospital Bintulu. Pada petang Isnin, mangsa bersama-sama 2 lagi rakannya sedang memancing di tebingan Kuala Tatau. Sementara itu, Ketua Operasi Bomba dan Penyelamat Sarawak, Hendry R.D. Mansyah, mengingatkan orang ramai untuk sentiasa berwaspada ketika melakukan aktiviti di sungai. Katanya peringatan ini adalah penting kerana beberapa siri aduan insiden melibatkan buaya kerap dilaporkan. Buaya menjadi semakin aktif adalah berikutan daripada kurangnya jumlah aktiviti air yang melibatkan operasi perkapalan, feri dan nelayan. Utamanya apabila bertembung dengan buaya adalah lebih baik kita menghindari, menjauhkan diri, menjarakkan diri daripada buaya berkenaan dan jangan mengambil tindakan sendiri seumpamanya dengan menghalau ataupun membuat ganggu kepada binatang berkenaan seolah-olah untuk mengusirnya daripada kawasan berkenaan. Mungkin kawasan tersebut merupakan kawasan wilayahnya yang mana boleh mendatangkan tindakan agresif kembali kepada pengganggu ataupun individu berkenaan. Katanya lagi, para penduduk turut diingatkan untuk tidak bertindak sendirian jika terserempak reptilia berkenaan. Kiranya terlihat buaya berada di kawasan awam dan sebagainya, elok dinasihatkan untuk segera menghubungi agensi berkaitan seperti pihak bomba, pihak Sarawak Forestry yang berpengalaman di dalam mengendalikan binatang berkenaan supaya kita kalau di pihak agensi berkenaan boleh menangkap dan mengembalikan ataupun memulangkan buaya berkenaan kepada habitat asalnya. Hasrat seorang nenek untuk kembali tinggal di rumahnya yang rosak akibat kejadian tanah runtuh minggu lalu semakin menjadi kenyataan. Hari ini terukir senyuman di wajah Nona Budis, 63 tahun apabila kerja-kerja perbaikan rumahnya dimulakan. Atas faktor usia, bantuan amat diperlukan Nona Budis, lebih-lebih lagi kerja mengalihkan timbunan tanah. Nona nyata bersyukur atas segala bantuan diterima setakat ini. Katanya orang-orang kampung begitu prihatin memberi bantuan dengan ikhlas tanpa perlu meminta. Terima kasih aku selamat dia guru untuk wifi dulu. Ada pagi ya. Ramses mu awal di tod kereta tod kiri tanah tod sakuri doh kumiris. Yo present tong get roku. Menceritakan keadaan sewaktu kejadian, Nona Budis berkata insiden terbabit bukanlah kali pertama.
Pabira ku jet nano modos dia banget lah. Paku dengar berasek meti do. Tak betuba bunga nanti. An sebak mo tekat. Masebak no deras. Di kunang atuh. Kunang kumos mayak. Di kunang coba ongget jen jana, sebak jana, serak jana. Dan doh da dunia tipu benak besamuti seku makana ku ro di sigon sanda seku teru ku da tanak ku ti besamuti saya nyetok remin ku seku daku yang moku braku sidah odo daku braku dua seku. Ahli Dewan Undangan Negeri Mambong, Datuk Dr. Jerip Susil berkata, kerja-kerja pembaikan diharap dapat selesai dalam tempoh 2 minggu. Baik boleh ini sumbangan daripada orang awam sumbangan. Dan ada juga daripada pusat khidmat daripada pejabat saya lah. Jadi kami menyumbang, tapi oleh kerana dana tidak mencukupi, kami minta daripada NGO yang mempunyai semangat untuk memberi daripada CSR mereka. Susulan hujan lebat yang berlaku beberapa hari yang lepas telah mengakibatkan beberapa kawasan dilanda tanah runtuh. Seperti di Kampung Gerong Padawan ini, jika kita lihat di sini, tanah runtuh yang terjadi pada minggu lepas telah mengakibatkan kerosakan yang teruk sehingga menghempap dinding di kampung ini. Kerja-kerja pembaikan kini giat dilakukan. Jangkaan masa untuk siap adalah dalam 2 minggu dengan kos anggaran sebanyak 30 hingga 40 ribu. Baik, itu sahaja laporan saya Odlin Ketani bersama jurukamera Faitullah Morni untuk TVS Padawan. Sementara itu, hujan berlarutan minggu lepas telah menyebabkan 37 kejadian tanah runtuh dilaporkan berlaku di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Mambong. Kata Jerip, 3 jalan raya yang menghubungkan Kampung Sadir, Kampung Kiding dan Kampung Sepit dengan jalan utama ke Bandaraya Kuching runtuh pada bahagian bahu jalan akibat hujan yang lebat dan berterusan selama beberapa hari. Dan terdapat juga di kawasan-kawasan Kampung Sadir, Kampung Perang, Kampung Gerung, Kampung Karu dan beberapa juga kampung-kampung yang terlibat dari segi tanah runtuh di rumah-rumah individu. Sehubungan itu, beliau yang juga Menteri Muda Pengangkutan Sarawak meminta supaya pihak Jabatan Kerja Raya JKR mengambil perhatian berat dan segera untuk memperbaiki jalan raya dan kawasan tanah runtuh berkenaan. Ianya akan mengambil masa. Kami minta supaya penduduk kampung ini yang terlibat akan sabar kerana kami tahu bahawa pihak daripada JKR akan mengambil masa untuk membuat suatu penilaian dari segi kerosakan yang berlaku dan juga dari segi berapakah ongkosnya untuk mengadakan membaik pulih. Terima kasih kerana masih setia bersama kami. Jadi ini pula pengumuman terbaru dari Menteri Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Bermula 22 Januari ini, seluruh negara berada di bawah Perintah Kawalan Pergerakan PKP kecuali Sarawak. Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, keputusan itu dibuat selepas Kedah, Perak, Negeri Sembilan, Pahang, Terengganu dan Perlis merekodkan jumlah kes positif yang agak tinggi sehingga 18 Januari 2021. Perintah di 6 negeri itu akan mula dikuatkuasakan bermula 12.30 malam pada 22 Januari 2021 dan berakhir pada 4 Februari 2021. Sebelum ini pada 11 Januari, Pulau Pinang, Selangor, Wilayah Persekutuan, Johor, Sabah dan Melaka diletakkan di bawah PKP sehingga 26 Januari. Pengumuman PKP itu diikuti dengan negeri Kelantan dan daerah Sibu, Selangau dan Kanowit di Sarawak dikenakan perintah sama dari 16 Januari hingga 29 Januari 2021. Malaysia mencatatkan 14 kes kematian baharu akibat COVID-19 pada Selasa. Ini menjadikan jumlah kumulatif kes kematian negara adalah sebanyak 619 kes. Pada masa sama, sebanyak 3,631 kes baharu COVID-19 dilaporkan dan jumlah kumulatif kes jangkitan virus di Malaysia adalah 165,371 kes. Daripada jumlah itu, 3,624 kes adalah kes tempatan dan 7 lagi mendapat jangkitan dari luar negara.
Sementara itu, Sarawak melaporkan pertambahan 156 kes positif COVID-19, menjadikan jumlah keseluruhan kes positif di Sarawak meningkat kepada 2,367 kes. Sibu kekal mencatatkan kes harian tertinggi dengan 65 kes, diikuti Miri 28, Kanowit 24, Beluru 15, Sarike 10, Sebauh 3, Kuching, Bintulu dan Subis masing-masing 2, manakala 1 kes di Dalat, Belaga, Meradong, Semarahan dan Daro. Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak turut mengisytiharkan kluster Rakut di Miri sebagai kluster COVID-19 terbaharu di Sarawak. Kes indeks kepada kluster ini merupakan kes 1,740 yang dikesan menerusi saringan kontak rapat kepada kes positif yang dilaporkan pada 12 Januari 2021. Sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB di Sarawak berlangsung, semestinya perkhidmatan penghantaran makanan ke rumah ditagih oleh masyarakat. Keadaan ini sekaligus membuatkan permintaan terhadap perkhidmatan rider makanan meningkat. Bagi mendapatkan sendiri respon dari golongan rider makanan, kita akan bersama dengan Hendy Gui. Silakan Hendy. Baiklah, terima kasih rakan-rakan di studio. Tinjauan mendapati jumlah rider yang menunggu pesanan memang ramai. Ini berarti ada peningkatan terhadap jumlah pesanan. Okeylah, saya akan cuba mendapatkan pendapat beberapa rider untuk berkongsi kepada kita situasi semasa PKPB dari sudut rider. Bang, boleh tanya soalan? Boleh? Okey. Semenjak PKPB ini, adakah pesanan semakin meningkat atau menurun? Alhamdulillah, buat masa tu pesanan okeylah meningkat. Mun hari hujan ada slow sikit, tapi mun hari bagus macam tu okeylah, alhamdulillah. Okey. Terima kasih untuk pendapat anda. Okay. Mari kita mendapat pendapat rider lain pula yang ada di sekitar sini ya. Hello, boleh tanya soalan? Okey. Sejak pelaksanaan PKPB ini, adakah pesanan semakin menurun atau meningkat? Dalam waktu PKPB ini, bagi saya order sangat meningkat lah. Sebab banyak customer takut untuk keluar beli makanan, so kami orang untung lah. Mereka order makanan, kami orang dapat order banyak. Yang paling saya tak suka adalah customer tahu pandai order makanan, tapi kalau kami orang call, dia orang tak mau angkat telefon. So order tu cancel, kami orang rugi lah. Tak dapat duit dalam tu. Itu saja. Okey, terima kasih untuk pendapat anda. Okey, menerusi pemerhatian saya, apa yang penting kebanyakan rider tidak gagal mengamalkan langkah-langkah kebersihan dan keselamatan yang telah digariskan oleh Majlis Kementerian Kesihatan KKM. Sekian saja daripada saya, Hendy Gui dan juru kamera Faitullah untuk TVS. Baik, terima kasih Hendy atas perkongsian itu. Kita teruskan dengan berita seterusnya. Malaysia Airlines berhad mendapat 7 bintang iaitu markah penuh daripada airline rating dalam tinjauan bebas mengenai langkah-langkah kesihatan dan keselamatan COVID-19. Penilaian tersebut melihat kepada 7 kriteria termasuk panduan COVID-19 dalam laman web syarikat penerbangan, penjarakan sosial semasa menaiki pesawat, peralatan pelindungan diri PPE kru kabin, pemakaian pelitup muka yang wajib dalam pesawat, pengubahsuaian kepada perkhidmatan makanan, kit kebersihan penumpang dan pembersihan menyeluruh pesawat. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Malaysia Airlines, Kapten Izzaham Ismail, COVID-19 telah memberikan cabaran baharu kepada industri penerbangan. Oleh itu, Malaysia Airlines perlu menyesuaikan perkhidmatan dan protokolnya dalam kadar segera untuk memastikan keselamatan dan keselesaan penumpang. Bantuan khas secara sekali bayar atau one-off sebanyak RM500 kepada pemandu teksi, bas dan perkhidmatan pengangkutan e-hailing serta pemandu pelancong dapat rekesi positif. Wartawan Dayu Adrus ada butirannya. Rata-rata penerima melahirkan rasa syukur. Ini kerana sedikit sebanyak bantuan tersebut dapat meringankan beban mereka dalam mendepani pandemik COVID-19. Macam kami mendapatkan teksi masa itu memang terjejas lah. Kami mendapat kerjaan
masa tu lebih berat juga tentang teksi. Sebab kami teksi kini tu masih ada pendapat lain yang nak harap teksi aja. Satunya, kedua kami kini tu kerjaan negeri ada bunyi 500. Sebab suka juga kerjaan negeri muat-muat lah. Yang bantuan e-hailing 500 ya. Kira sedikit sebanyak membantu juga lah. Kami orang dalam keadaan yang macam tu. Dia just sikit lah. Sebab kami orang memang betul-betul berharap dengan Grab tu lah. Memanglah kita nanggal 500 memanglah. Kita fikir-fikir memanglah secukup. Tapi kira sedikit sebanyak ya ada membantu sikit lah. Kira ada juga lah pakai beli barang-barang anak sekolah apa semua. Sementara itu, Timbalan Pengurusi Persatuan Teksi Bumiputra Bahagian Kuching, Abdul Rahman Ahmad berharap pihak kerajaan akan memberi allowance bulanan terhadap mereka kerana pendapatan mereka terjejas teruk di musim pandemik COVID-19. Ini telah ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak Perdana Menteri yang mana telah sudi untuk memberi one-off. Ini adalah one-off yang kali kedua. Sebelum ini, tahun lepas, pihak Kementerian Persatuan telah memberi kami one-off sebanyak 600 dan ini adalah kali kedua sebanyak 500. Saja ini, bantuan ini dan kami amat berharap kalau dapat bantuan yang berupa allowance bulanan berkenaan dengan cukai excise yang mana telah dilonggarkan oleh pihak Kementerian Persatuan. Kami harap ini adalah bukan satu jalan untuk kami untuk membuat bayaran cukai yang teramat murah. Dan kami berharap kalau dapat seterusnya lah selepas habisnya COVID ini. Jumlah bukanlah ukuran. Diharapkan bantuan yang diberikan ini mampu memberi sinar kepada golongan pemandu teksi dan e-hailing untuk meringankan beban tatkala Malaysia masih dibelenggu pandemik COVID-19. Laporan Dayu Idrus bersama juru kamera Muhammad Gusti Nur Ambia untuk TVS. Pengumuman pakej bantuan perlindungan ekonomi dan rakyat Malaysia Permai bernilai 15 bilion ringgit adalah tepat. Lebih-lebih lagi ketika Malaysia melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP 2.0. Penganalisis politik Profesor Dr. Awang Azman Awang Pawi berkata, Permai mempunyai impak besar untuk merangsang ekonomi negara. Malah yang lebih penting adalah kesannya terhadap rakyat jelata. Selain usaha memerangi pandemik COVID-19, kerajaan juga dilihat tidak melupakan kebajikan rakyat terutama golongan B40. Daripada itu, untuk meringankan beban rakyat, kita dapat lihat pemberian percuma data 1 GB kepada orang ramai bagi tujuan pendidikan mulai awal ini hingga April. Bukan itu saja, malah pelepasan cukai untuk meringankan beban rakyat sehingga 2,500 kepada pembelian telefon bimbit, komputer dan tablet dilanjutkan hingga 31 Disember 2021. Jadi, kita dapat lihat dalam konteks ini betapa kesungguhan itu begitu ketara sekali. Golongan majikan turut tidak dilupakan di mana bantuan subsidi upah yang diperkenalkan sebelum ini diteruskan. Sementara itu, kerajaan juga telah menyediakan peruntukan awal berjumlah 200 juta ringgit untuk membantu meringankan beban rakyat akibat bencana banjir yang berlaku baru-baru ini. Sehubungan itu, beliau berharap agar rakyat Sarawak yang terjejas akibat banjir turut menerima bantuan tersebut. Jadi kita lihat dalam konteks ini bahawa banjir juga berlaku di Sarawak dan ini perlunya ada penyerasan pembangunan ataupun bantuan daripada Putrajaya dan kepada konteks negeri Sarawak ini supaya rakyat dapat menerimanya, bukan sekadar mendengar jumlah yang besar, beratus juta, 100 juta sekali, tapi rakyat biasa tidak menerimanya. Jadi yang penting ialah memastikan bantuan-bantuan yang diumumkan tersebut dapat dilaksanakan dan sampai ke peringkat rakyat bawahan. Itu yang paling penting. Urus niaga digital kini diperluaskan di luar bandar selari dengan dasar kerajaan untuk memperkasakan ekonomi digital Sarawak secara holistik. Kemudahan dompet elektronik atau Sarawak Pay terus mendapat sambutan menggalakkan sejak ia mula diperkenalkan pada November 2017 khususnya di kawasan bandar dan kini ia diperluaskan di luar bandar bagi mencapai keseimbangan pendigitalan antara dua kawasan.
Walaupun penggunaan Sarawak Pay masih baru bagi penduduk di kawasan luar bandar, namun ia tidak menjadi penghalang untuk mereka menguasainya. Di pusat, penggunaan aplikasi e-dompet itu ternyata memudahkan urusan pembelian dan pembayaran masyarakat di luar bandar. Ia sekaligus membuktikan bahawa rakyat di luar bandar berjaya mengadaptasi teknologi tinggi dalam kehidupan harian. Bagi penduduk kampung Sepinang di pusat, penggunaan Sarawak Pay amat menggalakkan. Setakat ini, sambutan Sarawak Pay daripada masyarakat luar bandar, khasnya kepada masyarakat kampung Sepinang, sangat menggalakkan. Dan di sini mereka cuba menarik minat mereka untuk berada seiring bersama-sama dengan masyarakat bandar. Malah ia turut disifatkan sebagai salah satu perkara baharu bagi komuniti di luar bandar. Pengguna Sarawak Pay tu mestinya semua nak. Ada separuhnya tahu, ada separuh si tahu. Macam kami menggunakan Sarawak Pay tu kami beli barang keperluan untuk dijual lah. Bagaimanapun, capaian internet di luar bandar masih terhad yang memberi cabaran untuk aplikasi itu diperluaskan. Namun, Selamah percaya kerajaan mempunyai perancangan untuk meningkatkan capaian jalur lebar di seluruh negeri, khususnya di luar bandar dalam aspirasi menuju negeri maju menjelang 2030. 6 kenderaan musnah dalam kebakaran berdekatan bangunan kedai di Desa Ilmu pada Selasa. Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak berkata pihaknya menerima laporan berhubung kejadian pada jam 9.25 pagi. Beberapa anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Kota Semarahan terus ke lokasi kejadian untuk memadam kebakaran. Mana pihak bomba apabila telah menerima laporan kejadian tersebut telah bergegas ke tempat kejadian dan kita telah berjaya menyelamatkan 4 buah kenderaan yang dipakai di situ dan 6 buah musnah dalam kebakaran. Punca kejadian tersebut masih lagi di dalam siasatan lah. Kita telah pun berusaha mendapatkan pegawai penyiasat yang ada di zon Semarahan dan dibantu oleh anjing pengesan lah, supaya kita dapat menemui lebih cepat lagi sebab dan punca kejadian. Tiada kemalangan jiwa dan tiada kerosakan struktur dilaporkan. Kebakaran berjaya dipadamkan sepenuhnya dan operasi ditamatkan pada jam 10.25 pagi. Baik, laporan itu tadi mengakhiri utama TVS untuk malam ini. Saya Zunza Awang. Dan saya Luqman Muhammad. Salam hormat dan selamat malam.